感谢主耶稣的恩典 Bersyukur atas kasih karunia Tuhan. 这一次能够来参加丹伯格教会25周年的这个很重要的聚会。 Bahwa kali ini bisa ada kesempatan ikut di dalam anniversary 25 tahun Gereja Daan Mogot. 我们也从墙壁上很多的照片看到了神的恩典在我们教会。 Di tembok ditempel beberapa sejarah bisa memperlihatkan betapa besar kasih karunia Tuhan. 真的是值得我们来纪念。 Ini ada suatu hal yang layak untuk kita kenang. 那我们这一次的主题是在基督里的这个合而为一。 Di dalam tema kali ini yaitu Unity in Christ. 我们要回顾过去神的恩典， Kita mau menengok ke belakang melihat kasih karunia Tuhan. 但是也要往前看， Tapi juga kita harus menghadap ke depan. 要看看教会未来的发展。 Kita akan melihat perkembangan kemajuan dari gereja sejati ke depan. 当然，圣工都掌握在神的手中， Sudah pasti semua pelayanan pekerjaan kudus itu berada di tangan Tuhan. 但是我们要明白神的心意。 Tapi kita harus mengerti apakah kehendak Tuhan. 圣灵感动我们， Roh Kudus menggerakkan kita. 那我们定了这一次的主题， Sehingga kali ini kita menentukan tema, 在基督里合而为一。 yaitu Unity in Christ. 这的确是很重要的神的这个话语。 Merupakan ini suatu perkataan yang sangat penting. 在我们真教会发展100年之后， Gereja sejati perkembangannya setelah 100 tahun, 世界很多国家的大学的教授， banyak sekali di dalam dunia ini para profesor di universitas, 他们发现了真耶稣教会， mereka menemukan bahwa gereja sejati, 他们对真耶稣教会的发展感到兴趣。 mereka sangat tertarik dengan kemajuan dari gereja sejati. 很多的教授来到我们真耶稣教会， Banyak para profesor datang ke gereja sejati 要来了解真耶稣教会。 untuk memahami gereja sejati. 感谢主， Bersyukur pada Tuhan, 我们的弟兄 saudara kita 在大学里头当教授， di universitas dia sebagai dosen. 他主持了很多的研究基督教的这个研讨会。 Dia mengadakan satu seminar yaitu untuk meneliti tentang agama. 很多的大学学者都来参加。 Banyak para ahli-ahli teolog dan universitas ikut bergabung. 最主要讨论什么？ Yang terpenting mereka membahas apa? 他们在讨论真耶稣教会的发展， Yaitu mereka membahas kemajuan dari gereja sejati. 他们对真耶稣教会感到兴趣。 Mereka tertarik melihat kemajuan dari gereja sejati. 那我们教会的弟兄姐妹 Dan saudara-saudari kita di dalam gereja 也有研究这个教会的这个历史， juga meneliti tentang sejarah gereja. 他们也提供了真耶稣教会发展很重要的一些真理。 Mereka juga mengumpulkan, menyediakan kemajuan sejarah dari kemajuan dari gereja sejati. 所以可见真教会向外发展的时候， Jadi gereja sejati ketika dia berkembang ke arah keluar, 我们不断要主动来介绍真耶稣教会 kita harus proaktif memperkenalkan gereja sejati. 但是我们也要了解， Tapi kita harus memahami 当教会要发展的时候， ketika gereja akan berkembang, 我们就会发现到魔鬼的阻挡， kita akan menemui bahwa si iblis akan menghalang. 魔鬼要大大的攻击， Iblis akan mulai menyerang dengan hebat. 在外面就是不断诽谤真耶稣教会， Yang dari luar terus-menerus menyerang gereja sejati. 但是更可怕的 Tapi yang paling menakutkan 就是在教会里面 yaitu di dalam gereja, 他来破坏教会的合一。 yaitu akan merusak kesatuan dari gereja. 所以，我们各位弟兄姐妹要了解这个很重要的事情。 Jadi saudara-saudari harus memahami bahwa ini hal yang sangat penting, 撒旦要在我们心里来破坏， yaitu iblis akan merusak hati kita, 破坏我们的灵性， merusak kerohanian kita, 也破坏我们弟兄姐妹之间的感情。
dan merusak hubungan perasaan antara saudara-saudara seiman. 那圣经里头告诉我们， Alkitab memberitahukan 我们要如何来胜过魔鬼的诡计呢？ bagaimana kita dapat mengalahkan serangan dari si iblis. 很重要的就是教会要合一， Yang terpenting yaitu harus ada kesatuan di dalam gereja, 是在基督里合一。 yaitu kesatuan di dalam gereja. 那要怎么样在基督里合一呢？ Bagaimana caranya agar gereja bisa bersatu? 以弗所书第4章， Di dalam Efesus pasal 4. 请看以弗所书第4章， Efesus pasal 4第4章的第1节到第3节。 ayat 1 sampai 3. 以弗所书第4章第1节， Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3. 我为主被囚的，劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。这里告诉我们， Di sini memberitahukan 保罗虽然被关在监牢， meskipun Rasul Paulus di penjara, 但是他提醒弟兄姐妹， tapi dia menasihatkan saudara-saudara 主 seiman, 耶稣呼召我们， yaitu Tuhan memanggil kita, 又给我们很多的恩典， yaitu untuk memberikan banyak kasih karunia. 那我们要把主的恩典活出来。 Dan kita harus hidup di dalam kasih karunia itu. 最好的方法 Cara yang terbaik 就是在教会合一， yaitu bersatu di dalam gereja, 大家同心 bersatu 来 hati 发展圣工。 untuk memajukan pelayanan. 那要怎么做呢？ Bagaimana caranya? 第2节以后 Ayat 2告诉我们合一的方法。 di sini memberitahukan 我们看到第2节，合一的方法是什么？ apakah 谦虚、 yaitu selalu rendah hati, 温柔、 lemah lembut, 忍耐 sabar, 用爱心互相宽容， yaitu dengan kasih 用和平彼此联络， dengan damai memberikan saling terhubung, 要尽力保守在圣灵所示和唯一的心 berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan 啊。 dasar, 所以这 satu 个 tubuh dan satu roh. 是合一很重要的方法。 Jadi kesatuan ini adalah cara yang paling baik. 因此，我们弟兄姐妹要把这个神的道放在心里头， Oleh sebab itu saudara-saudari seiman, firman kebenaran harus disimpan di dalam hati. 并且要把它活出来。 Bahkan kita harus menggunakannya di dalam 我 kehidupan 们能 sehari-hari. 够同心的时候， Ketika kita sehati, 就能够胜过魔鬼的挑战。 barulah kita bisa menangkis dari Nah. tantangan si iblis. 这个是非常重要的。 Ini sangat penting. 那首先我们要谈到什么呢？ Yang berawal kita akan membahas apa? 谦虚， Yaitu harus rendah hati. 谦虚能够促进教会合一。 Rendah hati bisa membuat gereja menjadi sehati. 我们看主耶稣来到世上， Tuhan Yesus datang ke dunia. 他为什么要来到世上？ Mengapa dia datang? 他知道啊，人心里头充满着罪恶， Sebab dia tahu bahwa di hati manusia penuh atas dosa. 罪恶破坏了人与人之间的这个和好。 Dosa ini akan merusak hubungan sesama manusia. 那主耶稣来以后， Setelah Tuhan Yesus datang, 他为我们牺牲， Tuhan 他 berkorban 要 nyawa 除去我们的罪， untuk membersihkan dosa kita. 我们才能够和好。 Sehingga kita bisa kembali bersatu. 但是耶稣在世上留下的脚踪， Tapi Tuhan Yesus di dunia ini memberikan jejak untuk kita. 他的榜样， Yaitu teladan 他 dia, 谦虚的榜样， yaitu teladan rendah hati. 正是我们要来学习。 Ini merupakan layak untuk kita 我们 pelajari. 看腓立比书第2章， Kita lihat Filipi pasal 2, 腓立比书的第2章 Filipi 第 pasal 6 2 节， ayat 6, 第6节 ayat 6. 这里说他本来就是神， Di sini dikatakan dia asalnya adalah 但 Allah. 但是来到世上， Lalu datanglah ke dunia. 他就不与神同等。 Yaitu dia walaupun tidak menganggap dirinya setara dengan 第 Allah. 7节， Ayat 7. 他反而谦卑 Dia bahkan mengosongkan diri. 来谦卑自己。 Yaitu merendahkan diri sendiri. 怎么谦卑呢？ Bagaimana dia rendah hati? 他成为奴仆 Dia mengambil rupa seorang hamba. 我们都知道， Kita tahu. 他本来是门徒的老师， Tadinya adalah Yesus adalah seorang guru dari para murid-murid. 他竟然扮演成奴仆， Tapi dia mengambil rupa seperti 替 seorang hamba. 门徒洗脚。 Yaitu mencuci kaki para 这 murid. 这样的榜样， Teladan seperti ini 不但感动了门徒， bukan hanya mengharukan 也 hati 感 para 动 murid. 世界所有的人， Tapi juga mengharikan orang-orang seluruh dunia ini. 连外邦人 Bahkan orang kafir. 都在效法耶稣洗脚的榜样。 Mereka juga meneladan dari teladan Yesus memberikan contoh membasuh kaki. 在很多的节期，
Di banyak acara, 很多人就替妈妈洗脚啦， di acara-acara itu mereka ada anak-anak mencuci kaki 替 ibunya, 老人洗脚啦， mencuci kaki para 认为 lansia. 这样能够表示我们对长辈的一种谦卑。 Ini adalah menunjukkan rasa rendah hati kepada orang yang lebih tua. 我们真的要效法主耶稣的榜样， Sungguh kita harus meneladani contoh teladan yang Tuhan Yesus berikan. 不但他成为奴仆啊。 Bukan hanya mengambil rupa seorang 第 hamba. 8节， Ayat 8, 他说他有人的样式， dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, 就自己卑微， telah merendahkan dirinya, 存心顺服 taat sampai mati, 啊，以至于死在十字架上面。 bahkan sampai mati di kayu salib. 他成为人了， Dia menjadi seorang manusia, 很卑微。 sangat rendah. 他出生在哪个地方？ Dia lahir di mana? 他是天上的神啊， Dia adalah Allah dari sorga, 非常的尊贵。 sangat mulia. 他是却出生在世上， Tapi dia lahir ke 在 dunia, 木匠的家。 yaitu di rumah tukang kayu. 拿但也不了解， Nathanael tidak mengerti. 拿但说拿撒勒能够出什么好东西啊？ Nathanael bahkan berkata, ada hal baik apakah yang keluar dari Nazaret? 真的是很无知，很没有礼貌。 Mereka sangat dia tidak paham dan sangat tidak sopan. 耶稣没有生气， Yesus tidak marah, 耶稣反而称赞他， bahkan memuji dia. 知道这个人的心不坏了， Dia tahu di dalam hatinya tidak ada yang jahat, 只是没有知识。 tapi tidak ada pengetahuan. 那他优点是什么？ Kelebihan dia apa? 他知道多少就就讲多少， Dia tahu berapa banyak, dia bicara berapa 所 banyak. 以耶稣称赞他： Jadi Tuhan Yesus memuji dia. 你是心里没有诡诈的真以色列人。 Di dalam hatimu tidak ada yang jahat, kau sungguh-sungguh adalah orang Israel asli. 耶稣不但没有生气， Bukan hanya Yesus tidak 耶 marah, 稣反而称赞他。 bahkan memuji dia. 这个人听到耶稣这么讲啊， Begitu dia mendengar perkataan 哎 Yesus, 呀，非常惊讶。 dia sangat terkaget. 我骂他，他没有骂我啊。 Tadi saya sudah marahi dia, dia tidak memarahi 那 balik. 跟耶稣对话当中， Ketika dalam berkomunikasi, 哦，就知道原来他就是天上的救主啊。 dia baru memahami, oh ternyata dia adalah Allah juru selamat dari 耶稣 surga. 在世上被很多人误会， Yesus di dunia banyak disalahpahami orang. 法利赛人骂耶稣说：“你是靠鬼赶鬼的， Kamu itu Farisi. 靠鬼赶鬼。 Orang Farisi mencemooh, engkau itu berdasarkan kuasa si jahat untuk mengusir roh jahat. 耶稣提醒他们， Yesus memberikan teguran buat dia. 鬼若互相争吵的话， Apabila mereka saling adu mulut, 鬼怎么能够站得住脚呢？ bagaimana dia bisa mengusir roh jahat? 耶稣说 Yesus berkata,：“ 我靠着圣灵赶鬼， Aku bersandarkan Roh Kudus untuk mengusir roh 鬼 jahat. 出去了， Roh roh jahat 来 pergilah. 见证我身上有圣灵的权柄。 Ini menyaksikan bahwa di dalam diri dia ada kuasa. 所以耶稣多么谦卑啊！ Jadi Tuhan Yesus begitu rendah hati. 啊，今天我们在世上， Hari ini kita di dunia, 我们也是一样， kita juga sama, 要非常谦卑 harus rendah hati. 啊。譬如说我们在开会的时候， Contohnya ketika kita rapat, 可能你的意见很好啊， mungkin ide kita itu, pendapat kita itu bagus, 但是一般人可能没有了解啊， tapi kebanyakan orang tuh tidak paham 不支持你的意见。 dan tidak mendukung usul kita itu. 你想，哎呀，这个很重要啊， Lalu kita berkata ini 这 sangat 个对 penting. 教会非常很重要的意见啊， Ini merupakan usul penting untuk kemajuan gereja. 但是会议结果没有通过。 Tapi hasil keputusan rapat justru tidak gol. 假如是你的话， Kalau itu diri 你会不会 kita, 很难过啊？ pasti kita akan sedih. 这个时候要谦卑。 Pada saat itulah kita harus rendah hati. 为什么要谦卑呢？ Mengapa harus rendah hati? 各位知道我们在开会的时候啊， Saudara-saudara tahu ketika kita rapat, 第一个是什么呢？ yang pertama itu apa? 先祷告， Harus berdoa dulu. 圣灵运行在我们当中。 Roh Kudus hadir di antara kita. 第二个， Yang kedua, 我们是奉耶稣的圣名开会， kita dalam nama Tuhan Yesus membuka rapat. 耶稣也在我们当中 Yesus juga hadir di antara kita. 啊。那或许你的意见现在是不合适的， Atau mungkin usul kita itu, pendapat kita itu pada saat itu belum diluluskan. 未来可能你的意见就适合了。 Tapi mungkin suatu hari nanti usul kita itu akan sesuai. 所以我们有这样的了解， Jadi apabila kita memahami 我 ini, 们就不会埋怨， maka kita tidak akan mengeluh, 不会批评， tidak akan mengkritik. 这个叫谦卑。 Ini yang disebut rendah hati. 但是在历史上， Tapi di dalam sejarah, 旧约的历史我们看到很多， di dalam perjanjian lama, sejarah yang banyak kita 扫 lihat, 罗王被神选召为君王， Raja Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja. 他也得到神的恩典， Dia juga mendapatkan kasih karunia 打 Tuhan. 过几次战争都得胜了。 Beberapa kali peperangan juga menang.
后来他骄傲了， Akhirnya dia sombong. 他违背神的话， Dia mulai tidak mematuhi perintah Tuhan. 结果神生气了 Akhirnya Tuhan marah. 啊！神怎么说呢？ Bagaimana Tuhan katakan? 顺服胜于献祭 Ketaatan itu melampaui dari persembahan korban. 啊！因为扫罗不顺服， Sebab Saul itu tidak taat. 他被神拒绝了， Akhirnya Tuhan tolak dia. 最后死在战场上面。 Akhirnya dia mati di dalam peperangan. 所以谦卑太重要了。 Jadi peperangan itu jadi rendah hati itu sangat penting. 真耶稣教会的历史， Sejarah gereja sejati 早期啊，一个传道工人， ada pekerja awal itu pendeta. 他还会行神迹， Dia banyak sekali melakukan mujizat, 他还会讲道。 pandai berkhotbah. 后来他竟然说，真耶稣教会是我创立的， Akhirnya dia mengatakan gereja sejati adalah saya yang mendirikan. 骄傲了。 Mulai sombong. 真耶稣教会谁创立的？真耶稣教会是谁创立的？ Dia, 创办的， gereja sejati didirikan oleh dia. 圣灵建立的， Sesungguhnya adalah Roh Kudus yang mendirikan. 主耶稣建立的， Tuhan Yesus yang 不 mendirikan. 是人建立的。 Bukan manusia yang mendirikan. 结果这个传道人啊， Akhirnya pendeta 不 ini 但被除名了， bukan hanya dia dipecat, 他发疯了， dia menjadi tidak 魔 waras. 鬼做工。 Mulailah dirasuk oleh si iblis. 他的儿子见到我的时候， Ketika putranya bertemu saya, 他也感到非常难过， dia merasa sedih juga. 说我爸爸糊涂了。 Ayah saya sudah menjadi bingung, orang yang 他 bingung. 承认他爸爸糊涂， Betul, ayahnya itu seperti orang bingung. 没有谦卑， Tidak ada kerendah hatian. 所以被神拒绝了。 Akhirnya dia ditolak 所 Tuhan. 以我们心中要有神啊！ Jadi di dalam hati kita itu harus ada Tuhan. 在以赛亚书第2章， Di dalam Yesaya pasal 我 2, 们看以赛亚书第2章的第4节， Yesaya pasal 2 ayat 10, 以赛亚书第2章第4节， ayat 4. Yesaya pasal 2 ayat 4. 以赛亚书第2章第4节， Ayat 4. 第4节，这里说到， Di sini dikatakan, Yesaya pasal 2第2章第4节， ayat 4. 第4节， Ayat 4. 他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。啊，这里讲到 Di sini memberitahukan, 神无所不知， Tuhan itu maha tahu. 在教会当中， Di dalam gereja, 他为很多的百姓来断定是非。 Tuhan itu banyak sekali melakukan menjadi hakim untuk memberikan keputusan. 啊，有一位长老娘啊， Ada seorang istri penatua, 啊，她被误会了。 dia 有一 disalahpahami. 个信徒说啊， Ada seorang jemaat berkata, 你的儿子怎么欺负我的儿子啊？ mengapa putramu itu membuli anak saya? 长老娘了解以后， Setelah istri penatua 知道 memahami 没 keadaan ini, 不是这样子啊。 sebetulnya bukan seperti itu. 可是怎么讲呢？ Tapi bagaimana 你在讲 membahasnya? 对方都不接受， Sebab setelah kita memberitahukan, pihak itu tidak mau terima. 你再一直讲的话，教会就乱起来了。 Begitu kita sampaikan terus, dijelaskan terus, bahkan gereja bisa kacau. 他就忍耐， Akhirnya dia 他 sabar, 祷告， dia berdoa, 告诉主耶稣， dia beritahukan Tuhan 主 Yesus. 啊，不是这样子啊， Tuhan, bukan begitu masalahnya. 我被误会了。 Saya tuh disalahpahami. 哎，挺奇妙哈、 Tapi sungguh ajaib. 那祷告的时候啊， Saat berdoa, 神跟他说话了， Tuhan berkata kepada dia, 我知道了， saya tahu. 这就够了。 Seperti itu sudah cukup. 主耶稣说我知道了， Tuhan Yesus berkata, saya sudah 意 tahu. 思是什么？ Maksudnya apa? 我会为你解决问题。 Aku akan menyelesaikan masalahmu. 哎，不久啊，那个信徒就来跟长老娘道歉 Tidak begitu lama, jemaat itu datang ke istri penatua untuk minta maaf. 啊，对不起啊， Maaf ya, 我误会你了， sudah salah paham. 问题就解决了。 Masalah selesai. 这个长老人很谦卑， Istri penatua sangat rendah hati. 哎，他被误会， Dia 他知 disalahpahami. 道不能够一直讲下去， Dia tahu dia tidak boleh melanjutkan pembahasan itu. 他告诉主耶稣， Dia beritahukan Tuhan 主耶 Yesus. 稣为他解决问题， Tuhan Yesus selesaikan masalah dia. 这个就是谦卑了。 Ini yang disebut rendah 所以 hati. 在生活当中， Jadi dalam kehidupan 有 kita, 很多时候 banyak hal 我们被误解的， kita disalahpahami. 你不要担心， Jangan khawatir, 祷告主耶稣， berdoa pada Tuhan. 这就是谦卑。 Ini yang disebut rendah hati. 我们要学会谦卑。 Kita harus belajar untuk rendah hati. 第二个呢， Yang kedua, 这里说谈到温柔，
Di sini katakan rendah hati, lemah lembut. 什么叫温柔啊？ Apa yang dimaksud lemah lembut? 温柔就是不该生气的时候，你不要生气。 Artinya yang pada tempatnya tidak perlu kita marah, jangan marah. 什么叫做不该生气啊？ Maksudnya apa? Jangan marah 跟真理无关， karena tidak ada urusannya dengan 跟 kebenaran. 得救无关， Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. 所以我们要温柔， Jadi kita harus lemah lembut. 绝对不要生气。 Sudah pasti jangan marah. 有一个老人家， Ada seorang orang tua, 他去邮局办事情 dia pergi ke kantor pos untuk membereskan urusan. 他就找到柜台，就跟年轻人说：“哎，请你帮我办这个事情。 Dia pergi ke tempat seperti kasir untuk memberitahukan ini tolong bantu saya untuk menyelesaikan urusan ini. ”年轻人很凶啊！ Anak muda itu begitu galak. 你是瞎眼的吗？ Apakah kamu buta? 你们看看这个牌子写什么？ Kamu tidak lihat ya? Di sini ada tandanya tuh pelangnya apa? 这个年长者吓了一跳， Lalu orang tua ini terkaget. 看一看，真的他走错地方。 Betul dia lihat, oh ternyata ini salah, bukan tempatnya ini. 年长者没有生气， Orang lansia ini tidak marah. 年长者跟他讲对不起， Dia berkata minta maaf. 年长者就去找到对的地方。 Lalu dia pergilah ke tempat yang benar. 回去以后， Setelah dia pulang, 年长者想一想， dia berpikir, 哎呀，年轻人脾气那么大， oh anak muda itu emosian ya. 有一天一定会发生事情。 Suatu hari pasti dia akan ketemu masalah. 他存着好意呀、 Sebetulnya dia punya maksud baik. 他写了一封信 Lalu dia tulis surat. 告诉邮局啊， Dia beritahukan pihak kantor pos. 你们要注意你们那个办事人员的情绪。 Kamu harus pihak kantor pos harus hati-hati terhadap emosi petugasmu. 写好了以后， Setelah dia tulis surat itu, 叫他的儿子去寄啊。 dia minta putranya untuk mengirimkan. 儿子觉得很奇怪， Lalu anaknya merasa aneh. 你寄信到邮局干什么？ Mengirim surat ke kantor pos untuk apa? 爸爸就把发生过的情形告诉他。 Ayahnya memberitahukan kejadian itu kepada anaknya. 哇，他儿子很生气啊！ Anaknya sungguh marah. 爸爸，你怎么当场没有骂他一下？ Ayah, mengapa engkau pada saat itu juga tidak marahi dia? 太没有礼貌了。 Dia tidak sopan. 爸爸就跟他讲： Lalu ayahnya memberitahu dia. 是了，我也知道了， Betul, saya tahu. 年轻人没有礼貌，应该骂他。 Anak muda itu tidak sopan harus dimarahi. 可是你想，当我要骂他的时候啊， Tapi waktu saya mau memarahi, 他刚好打开他的抽屉啊， dia buka lacinya. 我一看，哇，一把枪啊！ Saya lihat, oh ada senjata. 你说我该骂他吗？ Apakah saat itu saya harus 假 marahi 如 dia? 我骂他的时候， Kalau pada saat itu saya marahi dia, 他生气的时候把枪拿出来打我，把我 ketika 打 dia 死。 emosi dan marah, lalu dia akan menembak 你 saya. 说我应该骂他吗？ Apakah saya harus marah pada saat itu? 他的儿子说：“哎呀，爸爸还是你聪明 Putranya menjawab, betul ayah, engkau sangat pintar. 啊！”爸爸跟他讲 Lalu ayahnya memberitahu, 我们做事情啊， waktu kita mengurus suatu hal, 大事要把它变成小事， urusan besar harus menjadi urusan kecil. 小事要把它变成没有事情。 Urusan kecil menjadi tidak ada urusan. 这个年长者 Orang tua ini 显出他的温柔， menunjukkan kelemah lembutan ini. 这个跟得救没有关系吗？ Ini tidak ada urusannya dengan keselamatan, 跟真理无关， juga tidak ada hubungannya dengan 还是要 kebenaran. 要忍耐。 Tapi tetap harus rendah, 可是呢？ harus sabar. 难道我们都不该生气吗？ Bukankah kita tidak ada hak untuk marah? 圣经告诉我们， Kita memberitahukan 该生气的时候要生气哦。 apabila kita harus marah, ya marahlah. 摩西在西乃山的时候， Musa ketika di Gunung Sinai, 他下山了， dia turun, 神告诉他， Tuhan memberitahukan. 山下发生了一件大事情啊！ Di bawah kaki gunung ada terjadi masalah 以 besar. 色列百姓离开我了， Bangsa Israel telah meninggalkanku. 以色列百姓拜偶像了 Bangsa Israel telah menyembah berhala. 啊！我要把他们除灭掉， Semuanya akan kumusnahkan. 我要让你的后代变成以色列国。 Keturunanmu akan menjadi menjadi kerajaan 你 Israel. 连神都生气了， Tuhan saja bisa marah. 百姓拜偶像了。 Sebab bangsa Israel menyembah 摩 berhala. 西赶快祷告， Musa cepat-cepat berdoa. 神啊，你不要生气啊！ Tuhan, janganlah engkau murka. 你把百姓灭掉的话，哈， Ketika engkau binasakan semua bangsa 人 ini, 家说哇，你原来带领以色列百姓出埃及就是要把它灭掉的。 nanti orang bangsa Mesir akan berkata, oh ternyata bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir yaitu untuk 神啊， dibinasakan. 你原谅他们吧。 Maaf, ampunilah mereka. 啊，后来摩西自己下山了， Akhirnya Musa turun dari 看到 dari 那 gunung. 种拜偶像的情形。 Dia melihat keadaan di mana bangsa Israel menyembah 这个时 berhala. 候的摩西啊，
pada saat itu Musa yang itu 比神更生气啊， lebih marah dibanding Tuhan. 把那个2块滑板摔下去。 Dua loh batu ini dilemparkan. 摩西生气了吗？ Musa marah kan? 摩西生气了。 Musa marah. 什么时候该生气？ Pada saat kapan kita harus marah? 背逆神， Ketika orang mulai membangkang 违背 Tuhan, 真理， tidak mentaati kebenaran. 事情不能容忍的。 Keadaan seperti ini tidak bisa kita terima. 你看主耶稣 Kita lihat Tuhan 在 Yesus 圣殿的时候， ketika di bait Allah. 看到那些圣殿里面在做买卖， Ketika di dalam bait Allah orang-orang menjual beli. 主耶稣生气了吗？ Apakah Tuhan Yesus marah? 生气了。 Marah. 在敬拜神的地方， Itu tempat di mana orang ibadah 竟然是在做买卖， menjadi suatu tempat perdagangan. 心在这个钱财上面， Yaitu hatinya berada di atas uang. 心中没有神啊。 Di hati tidak ada Tuhan, 耶稣生气了， Yesus marah. 拿起绳子来， Lalu dia mengambil, 把做买卖的赶走了。 dia membalikan meja. 耶稣生气了， Yesus marah. 所以说，有关于真理的事情， Yaitu apabila ada hubungan dengan 我 kebenaran, 们不能不生气。 kita tidak boleh tidak marah. 在大陆啊， Di daratan 有 Tiongkok 一位信徒 ada seorang jemaat. 到书店去买一本书， Dia pergi ke toko buku untuk membeli buku. 看到有一本书啊， Dia lihat ada sebuah buku, 谈到异端啊， yaitu membahas ajaran 就 sesat. 他一看啊， Begitu dia lihat, 哇，里面把我们真耶稣教会列为异端， di dalamnya ada gereja sejati, salah satu daftar dari gereja sesat. 那看看里面写的都不对啊， Begitu dia lihat, ini tulisannya salah ini. 哇，这个信徒很紧张啊， Lalu dia panik, 来告诉传道， beritahukan pendeta. 传道怎么办？ Pendeta, bagaimana 这 ini? 个书在书店在贩卖， Ini buku dijual di toko buku. 会诱导很多人啊，华是对真教会产生错误。 Ini akan menuntun orang dan menambah kesalahan dari para membaca menilai gereja sejati. 传道看到很生气啊， Pendeta melihat hal ini lalu 哇 marah. 这本书怎么可以这样写？ Bagaimana buku ini bisa ditulis seperti 大 ini? 家就讨论了怎么办？ Akhirnya kita berdiskusi bagaimana. 我们就大家讨论以后，就写一封信给政府啊， Lalu ditulis surat ke pemerintah. 告诉政府这本书诽谤我们了， Buku ini sangat menjelek-jelekan kita. 要请政府处理。 Minta tolong pemerintah untuk membereskan. 感谢主哦！ Puji Tuhan. 政府了解以后， Setelah pemerintah memahami, 马上下命令啊， lalu memberikan perintah. 那本书要从书店拿下来， Buku itu semua harus ditarik 啊 kembali. 他这本书都要烧掉， Dan buku-buku ini harus dibakar. 要告诉那个作者啊， Harus beritahukan ke si penulis 你 itu. 们要向真耶稣教会道歉。 Harus minta maaf kepada gereja sejati. 怎么道歉？ Bagaimana cara minta 在 maaf? 大陆有一本杂志啊， Yaitu di daratan Tiongkok itu ada sebuah 是 majalah. 政府发行的基督教的杂志。 Yaitu majalah yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. 他在这本杂志上面 Di majalah itulah 连续2个月啊， 2 bulan berturut-turut. 就向真耶稣教会道歉。 Yaitu meminta maaf kepada gereja sejati. 这个道歉我也看过了， Saya juga lihat tulisan minta maafnya itu. 真的他们向我们教会道歉。 Betul, dia minta maaf kepada gereja kita. 所以我们为了这个真理啊， Jadi demi kebenaran, 有人说我们异端， ada orang mengatakan kita sesat. 我们不可以容忍啊， Kita tidak boleh menahan diri. 我们必须要来维护真理。 Kita harus melindungi kebenaran. 所以温柔是不违背这跟真理无关的时候，就是不要生气。 Jadi lemah lembut, yaitu pada saat tidak ada hubungannya dengan kebenaran, jadi 但 kita 是 tidak perlu 跟 marah. 真理有关的，你不可以不生气。 Tapi kalau ada hubungan dengan kebenaran, kita tidak boleh tidak marah. 这是我们应该有的这个立场。 Disinilah kita harus bertindak. 我们再来看忍耐 Kita lihat lagi sabar. 啊，为什么要忍耐？ Mengapa harus sabar? 教会里面啊， Di dalam gereja. 哥林多前书3章1节到3节 Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. 写什么呢？ Dia tulis apa? 保罗告诉哥林多教会， Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus, 你们充满着血气， di dalam diri kalian itu banyak sekali amarah, 你们像婴孩， sebanyak emosi seperti Ini- anak bayi, 只能够喝奶， hanya bisa minum 你们 susu, 不能够吃干粮， tidak bisa makan makanan keras, 你们是纷争，你们是嫉妒的。 di dalam banyak pertentangan dan banyak iri hati. 所以信徒当中 Di antara jemaat 不长进的，
mereka tidak bertumbuh. 叫做婴孩， Ini disebut 他 bayi. 道理听不进去啊。 Sebab firman dengar tapi tidak masuk. 简单的人，他没有什么道理。 Artinya dia tidak memiliki firman kebenaran. 第二种人， Orang yang kedua, 慢慢长进了， lambat laun bertumbuh, 变成小孩。 tapi menjadi anak 以 kecil. 弗所书4章14节 Di dalam Efesus 4 ayat 14, 说，有一些信徒像小孩一样， dikatakan jemaat ada yang seperti anak-anak. 被异端邪教迷惑了。 Dan mereka disesatkan oleh ajaran sesat. 有一个信徒， Ada seorang jemaat, 他生病了， dia sakit. 向耶稣祷告。 Dia berdoa pada Yesus. 哎，我的病主耶稣都没有医治啊， Mengapa sakitku tidak disembuhkan Yesus? 那我们教会难道是真的吗？ Apakah gereja kita sungguh gereja benar? 要不然我祷告什么，主耶稣都没有医治啊？ Mengapa saya berdoa tapi tidak disembuhkan Tuhan? 他怀疑了， Dia mulai 他 meragukan. 不知道， Dia tidak tahu. 不是每一次的祷告神都一定要照你的意思啊？ Bukan tiap kali doa itu doa kita selalu sesuai kehendak kita dituluskan. 为什么主耶稣不照我们的意思呢？ Kenapa Tuhan tidak menuruti kehendak Dia? 你看保罗啊， Kita lihat Rasul 很 Paulus 会医病赶鬼啊。 sangat bisa menyembuhkan sakit penyakit, mengusir roh jahat. 保罗身上有一根刺， Di dalam tubuh Rasul Paulus ada duri. 这根刺是什么？ Duri ini apa? 撒旦的攻击。 Yaitu serangan dari si iblis. 怎么知道？ Kita tahu dari mana? 就是当时有假使徒啊， Waktu itu di sana ada nabi palsu. 不断的攻击， Bukan hanya menyerang, 让他很受苦啊。 dia juga menderita. 他告诉主耶稣， Dia beritahukan pada Tuhan 祷 Yesus. 告了几次， Dia berdoa berapa kali? 主耶稣怎么说？ Apa jawab Yesus? 这根刺要换在你身上 Duri ini memang harus di dalam dagingmu. 啊！不是主耶稣没有能力啊， Bukan Tuhan Yesus tidak mampu. 主耶稣换在他身上做什么？ Tapi duri ini ditaruh di tubuhnya Rasul Paulus untuk apa? 要让他不骄傲， Agar dia tidak sombong. 人家攻击你呢， Orang menyerangmu, 你更要谦卑， engkau harus lebih rendah 用 hati. 谦卑的态度来带领他们回到正确的路上。 Dengan sikap rendah hati membawa orang ke dalam jalan kebenaran. 不是主耶稣没有能力啊， Bukan Tuhan Yesus tidak mampu. 哎，所以我们不要像小孩子， Tapi oleh sebab itu jangan kita seperti anak-anak. 不懂得去了解神的意思。 Tidak memahami maksud Tuhan. 所以有时候你祷告啊， Jadi ketika ada saatnya ketika kita berdoa, 所以神不一定马上听你的。 tidak mungkin ada mungkin Tuhan tidak langsung 有 menjawab 有一个 doamu. 姐妹哈， Ada seorang saudari, 她卖橄榄油啊， dia menjual minyak zaitun. 橄榄油卖完了， Minyak zaitun 哎，她要求那个进口商赶快那个进口这个橄榄油， request kepada pihak importir untuk mengirimkan. 但外国那个进口商都没有把橄榄油送过来啊。 Tapi sampai saat itu belum dikirimkan juga minyak zaitun. 她想奇怪啊， Dia merasa aneh. 我也跟主耶稣祷告了， Saya juga sudah berdoa pada Tuhan. 橄榄油没有来，我怎么卖？怎么做生意啊？ Minyak zaitun belum datang juga, bagaimana saya berdagang? 当她在怀疑的时候， Ketika dia meragukan Tuhan. 祷告有用吗？ Apakah doa itu ada gunanya? 她在怀疑的时候， Ketika dia meragukan 突然 Tuhan. 大地震了。 Tiba-tiba ada gempa besar. 哦，一地震以后啊，地震的时候， Ketika dia gempa, 他就感谢神了。 dia bersyukur pada Tuhan. 哇，感谢神！ Bersyukur. 假如我仓库很多的橄榄油的话， Kalau di gudang saya penuh dengan minyak zaitun. 一地震的话，那橄榄油都破掉了， Begitu gempa pasti ini semua pada berhamburan. 就损失惨重了。 Jadi sangat penting 真的感谢神 bersyukur pada Tuhan. 啊！橄榄油是在地震以后 Yaitu minyak zaitun setelah gempa besar 才进来的， baru dia datang. 他才知道 Dia baru memahami. 啊。有时候主耶稣不一定照我们的时候了， Jadi Tuhan Yesus ada saatnya tidak dengan waktu kita. 照我们的时候的话，那一定都亏本了。 Kalau tadi minyak zaitun sesuai dengan waktu kita, itu nanti minyak zaitun Nah, pada berhamburan sen- akan rugi. 都知道 Tuhan tahu. 什么时候成全我们的祷告， Kapan Tuhan meluluskan doa kita, 神都知道了 Tuhan tahu. 啊。所以一个灵性成长的人， Bagi orang yang iman kerohanian itu bertumbuh, 他不会怀疑。 dia tidak akan 所以我们要 meragukan. 长大成人。 Kita harus tumbuh seperti orang 在 dewasa. 希伯来书5章14节， Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 就告 14, 诉我们这个道理啊。 ini memberitahukan kita 你能够吃干粮啊， harus bisa makan makanan 你 keras. 即使怎么样受苦， Yaitu artinya harus bisa menerima 我 bagaimana 愿意照主耶稣 penderitaan. 的话去做。 Yaitu sesuai
perkataan Tuhan saya 我 lakukan, 能够忍耐到底。 yaitu harus sabar sampai 人家 akhir. 对我怎么样的没有礼貌， Orang begitu tidak sopan kepada saya, 我要忍耐。 saya harus sabar. 忍耐做什么？ Sabar untuk apa? 我们刚强的人 Orang yang kuat 要造就那软弱的人， harus berempati kepada orang yang lebih lemah. 要为他祷告， Kita harus mendoakan 让 dia 他变得更好， agar dia menjadi lebih baik. 让婴孩 Yang anak 能 baik 够长大， bisa bertumbuh 让小孩 menjadi 能 anak-anak 够长大。 dan anak-anak bisa bertumbuh. 忍耐的目的是在这里， Disinilah inti dari kesabaran. 因为我们以前也犯过错啊， Sebab kita juga pernah melakukan kesalahan, 但是主耶稣都忍耐， tapi Tuhan Yesus bersabar 都造就我们， melihat kita, 让我们长大了。 melihat kita bertumbuh besar. 所以我们要帮助那些婴孩、小孩 Jadi kita harus membantu bayi dan anak-anak. 啊，所以这个就要忍耐。 Ini yang disebut adalah rendah hati. 忍耐能够 sabar 让教会合一， Sabar ini agar gereja bersatu, 就不会有争争吵吵的事情 maka tidak ada keributan. 啊，所以这个很重要。 Ini sangat penting. 再来，我们谈到爱心， Kita akan lanjut membahas itu 爱 tentang 心 kasih. 能够促进教会的合一。 Kasih akan menjalin hubungan kesatuan di dalam gereja. 有人说：“哇，我忍耐是有限度哦， Orang berkata sabar saya itu ada batasnya loh. 到了一个时期，我就忍耐不了了 Begitu sudah sampai batasnya dia tidak akan bersabar lagi. 啊，我要叫爆发了。 Saya akan mulai meledak. 圣经告诉我们，不能爆发的。 Alkitab mengatakan jangan demikian. 那忍耐要怎么样成功呢？ Bagaimana bersabar sehingga bisa sukses? 在马太5章39节 Di dalam Matius pasal 5 ayat 39. 这里讲什么？ Di sini 马 memberitahukan 太 apa? 5章39节。 Di dalam Matius 5 ayat 39, 好，我们来看39节。 ayat 39. 只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。哎，这个很觉得有点奇怪的一个道理。 Di sini sepertinya perkataan ini ada yang aneh. 跟你说，有人打你的右脸啊， Apabila orang menamparmu di pipi kanan, 打右脸是怎么打呢？ menampar di pipi kanan maksudnya 他在我对面， dia di depan saya. 右脸是这边， Lalu pipinya sebelah kanan di 我 sebelah 打 sini. 一定用这样甩过去啊， Artinya saya menampar dari arah lawannya. 这个是力量很大的， Ini kekuatannya besar. 你受得了吗？ Apakah tahan? 可能受不了， Mungkin tidak tahan. 还是要忍耐 Tapi harus sabar. 啊！忍耐怎么办？ Kalau tidak sabar bagaimana? 他说还要让他打左脸呢 Tapi di sini katakan berikanlah pipi kirimu. 啊，左脸是这样打的， Pipi kiri demikian ditampar. 奇怪， Aneh. 怎么可以这样的忍耐呢？ Mengapa sampai demikian harus sabar? 主耶稣就这样忍耐。 Tuhan Yesus sabar seperti itu. 主耶稣被那个祭司的仆人打了脸，主耶稣被祭司的仆人打脸了， Tuhan Yesus pernah ditampar oleh hamba dari imam. 主耶稣就说话了 Tuhan Yesus berkata, 我说错的话吗？ apakah saya telah melakukan 你 kesalahan? 为什么打我呢？ Mengapa engkau 难道 memukulku? 我说错了吗？ Apakah aku melakukan kesalahan? 他们不回答， Dia tidak menjawab. 他们继续逼迫耶稣， Dia tetap terus 把他抓 memukul Yesus. 把他抓走了， Bahkan ditangkap. 用皮鞭打他， Lalu dipukul. 打的全身是血啊， Sampai tubuhnya ini seluruh 然 berdarah. 后再把他钉在十字架上面， Sampai akhirnya dipantek di kayu salib. 这好像打了左脸又打右脸了， Ini seperti orang menampar dari pipi kanan dan kiri. 被钉十字架上面， Dipantek di kayu salib. 谁能够承受？ Tuhan masih menahan. 但主耶稣在十字架上面的时候， Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, 主耶稣祷告了。 Tuhan Yesus berdoa, 哇！你原谅这个他们无知的人啊！ ya Tuhan ampunilah mereka sebab mereka 耶 tidak 稣 tahu. 做到了。 Tuhan Yesus bisa 对 berhasil. 这个无理的人啊， Orang-orang yang demikian. 主耶稣怎么说？ Bagaimana 我 perkataan 们看 Tuhan? 马太5章Matius pasal 5, ，5章我们来看45节、 ayat 45, 44节。 ayat 44. 只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这里告诉我们， Di sini memberitahukan, 说爱你们的仇敌。 yaitu kasihilah musuhmu. 他打你的时候， Ketika dia memukulmu, 说还要爱他， kita harus mengasihi dia. 不能够还手， Jangan kita tampar balik, 还要为他祷告。 tapi kita harus mendoakan dia. 等于你另外一边的你又被他打了。 Seperti memberikan pipi kanan lalu berikan pipi kiri. 主耶稣做到了， Tuhan Yesus berhasil. 其实司提反也做到了。 Stefanus juga berhasil. 司提反为了真理来辩护，
Stefanus demi kebenaran dia menanggung beban itu. 最后被以色列人把他钉在石，把他用石头打死了。 Bahkan pada akhirnya bangsa Israel melempari dia batu. 哎，就是这样的， Seperti ini. 爱心就是要忍耐， Yaitu kasih harus sabar. 不可以报复， Tidak boleh membalas. 还要为他祷告。 Kita mendoakan dia. 有一个做媳妇的 Ada seorang menantu perempuan. 啊，她的婆婆对她不好 Mertua perempuannya tidak baik pada dia. 啊，常常责备她， Sering memarahi dia. 她就照主耶稣的教训， Menantunya ini berbuat sesuai dengan pengajaran dari Tuhan 还是 Yesus. 为她爱她的婆婆， Masih mengasihi ibu mertuanya. 为她婆婆祷告。 Mendoakan ibu mertua. 后来她婆婆感动了， Sampai akhirnya ibu Ayah. mertua terharu. 我这媳妇脾气很好， Ini emosi dari menantu perempuanku sangat baik. 她不生气， Dia tidak marah, 不埋怨。 tidak mengeluh. 后来婆婆也改变了， Akhirnya ibu mertua berubah. 主耶稣改变她了， Tuhan Yesus yang rubah dia. 她就爱她的这个媳妇， Sehingga ibu mertua mengasihi menantu perempuan. 当作女儿看待， Dia bahkan memperlakukan menantunya ini seperti anak perempuannya. 婆媳和好了。 Mereka hubungan menantu dan mertua menjadi baik. 所以主耶稣的道理啊， Inilah firman Tuhan Yesus. 在我们生活当中能够体验得到。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat 所 mengalaminya. 以教会的合一， Jadi kesatuan di dalam gereja, 就是用爱心彼此的包容。 yaitu di dalam kasih kita harus saling menerima. 哎，但是呢，有时候对方还是不接受啊， Tapi terkadang di pihak lawan itu dia tidak terima. 这个时候怎么办？ Pada saat itu harus berbuat 要 apa? 用和平的态度， Kita harus dengan sikap damai. 和平能够让教会合一。 Dengan damai sejahtera bisa membuat gereja bersatu. 那怎么和平呢？ Bagaimana caranya? 比如有一个信徒 Ada seorang jemaat, 一直在诽谤教会， tetap dia menyerang gereja terus. 并且说：“哎呀，这个不一定要洗礼才能够得救啦。 Dia berkata bahwa tidak harus basuh kaki. 他说：“你主耶稣不是讲吗？ Bukankah Tuhan Yesus demikian? 绵羊、山羊的比喻啊， Bukankah ada perumpamaan domba dan 绵羊有爱心就得救了， domba itu ada kasih dia diselamatkan. 没有爱心的才会下地狱。 Domba dan kambing. 马 Apa 太 马太25章有没有讲说要洗礼啊？ di dalam Matius pasal 25 apakah dikatakan harus baptis? 25章只讲有爱心就可以得救啊， Di dalam Matius 25 dikatakan asal ada kasih diselamatkan. 所以他说不一定在大水洗礼啊， Jadi tidak harus dibaptis di air hidup. 在游泳池也可以洗礼啊。 Di kolam renang juga boleh. 我们跟他讲不对， Lalu kita katakan hal itu 你不要 salah. 误解圣经， Kamu salah paham terhadap kebenaran 圣经 Alkitab. 要以经解经， Yaitu di dalam Alkitab harus ada namanya menjelaskan ayat. 他不听我们劝勉了， Dia tidak mau mendengar nasihat 这 kami. 是怎么办？ Pada saat itu harus 主耶 bagaimana? 稣这样说， Tuhan Yesus berkata, 看马太18章， Matius 18, 马太福音18章， Matius 18请看15节。 ayat 15. 15节这里说，若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你呢，你便得了这个你的弟兄。这里这样讲， Di sini memberitahukan, 弟兄传异端， apabila saudara menyebarkan ajaran sesat, 得罪你也得罪了神了， bahkan ia berbuat dosa kepada engkau dan Tuhan. 那怎么办？ Pada saat itu harus 你 bagaimana? 私底下劝他， Kita tegur dia di bawah empat mata. 圣经给他看， Lalu berikan dia Alkitab. 洗礼要经过大水洗啊。 Baptisan itu harus melalui air hidup. 圣经说这个洗去你的罪啊， Tuhan berkata ini untuk menebus dosamu. 你圣经拿给他看， Lalu kita berikan Alkitab untuk 假 dia 如 lihat. 他不谦卑， Apabila dia tidak rendah hati, 他不听你的话， dia juga tidak mau 那 mendengar, 怎么办？ harus bagaimana? 在16节这里说， Ayat 16 dikatakan, 他若不听你，就另外带1、2个同去， Jika- 凭2、3个人的口做见证，定他的罪。这里就告诉我们， di sini memberitahukan, 他若不听， apabila dia tidak mau 你 dengar, 再带1、2个有道理的 bawalah seorang dua orang yang mengerti kebenaran 去劝勉他， untuk menasehati dia, 哎，让他知道你错了。 agar dia tahu bahwa dia salah. 可是不那么简单啊， Tapi tidak semudah itu. 你们知道吗？
Tahu tidak? 犹大主耶稣也劝了好几次， Yudas, Tuhan sudah tegur berapa kali. 犹大接受吗？ Apakah dia terima? 没有接受。 Tidak. 圣经怎么说？ Alkitab dikatakan apa? 撒旦充满了犹大的心， Iblis sudah memenuhi hati dari Yudas. 他就没办法悔改了， Dia tidak bisa bertobat. 他把主耶稣出卖了。 Akhirnya dia menjual Yesus. 我们信徒当中 Di antara jemaat kita, 也有人给撒旦充满了心了， juga ada jemaat yang membiarkan dirinya 你 dipenuhi oleh si 再 iblis. 怎么跟他讲，他不听， Kita beritahukan dia seperti apa, masih tidak mau 这时候 dengar. 怎么办？ Pada saat itu harus bagaimana? 再看17节， Kita lihat 17. 若是不听他们，就告诉教会；若是 Jika 不听教会，就把他当作外邦人了。这里告诉我们， di sini memberitahukan. 这个时候我们就要交给教会处理了， Di sini kita harus serahkan dia kepada gereja untuk dibereskan. 之后会做处理。 Lalu rapat pengerja akan membereskan. 有时候我们更慎重的时候， Pada saat itu, 把教会的决定告诉教区啊， keputusan gereja harus diberitahukan kepada wilayah. 做决定以后， Setelah diputuskan, 因为他不听嘛， dia kan tidak mau dengar. 破坏教会， Dia merusak gereja, 迷惑信徒， menyesatkan jemaat, 要把他除名了。 harus dipecat. 这就是和平的手段。 Ini adalah cara untuk damai. 我们没有攻击他， Kita tidak menyerang dia, 没有批评他， juga tidak mengkritik 都是 dia. 用圣经的话在告诉他。 Tapi kita memberitahukan Alkitab menegur dia. 但是对方就不是这样啊， Tapi pihak lawan itu tidak mau dengar. 对方要制造是非， Kita harus memberitahukan yang benar dan yang 教会 salah. 逼迫我啦， Gereja sudah Jauh. menganiaya, 嫉妒我啦， dikatakan gereja 其 menganiaya 实 dia, 没有啊，教会没有做 dengki 这个 pada 事， dia. Kita Dan- katakan tidak demikian. 他反而那个诽谤教会， Bahkan dia mulai menyerang gereja. 所以我们要做一个和平的使者。 Kita harus menjadi utusan damai 我们 sejahtera. 只要把圣经的话讲出来就可以， Kita harus berikan firman Tuhan kepada dia agar dia dengar. 不必攻击对方， Tidak perlu menyerang dia balik. 也不要诽谤对方， Tidak perlu juga mencemooh dia. 这叫做和平的手段。 Ini adalah cara kita menunjukkan 有 damai 的 sejahtera. 人感谢主哦， Akhirnya puji Tuhan, 你为他祷告， kita doakan 又 dia, 劝他， kita 哎， nasihati, 他悔改了， dia bertobat. 哎，他醒过来了， Dia tersadar, 他回到教会来了， kembali ke gereja. 我们就救了一个人。 Kita telah menyelamatkan satu 哎 nyawa. 那这样就是一个和平的方法， Ini adalah Raja Damai Sejahtera. 让教会合一。 Sehingga gereja bersatu. 最后呢， Terakhir, 在有所书4章的第3节 di dalam Efesus pasal 4 ayat 3, 说，我们要尽力保守圣灵所示合而为一的心。 kita harus berusaha memelihara kesatuan roh dan dalam ikatan damai sejahtera. 所以我们努力祷告， Kita giat berdoa, 圣灵会让我们结出圣灵果子啊。 Roh Kudus akan membuat kita berbuah. 圣灵果子是什么？ Apakah buah roh? 仁爱、 Yaitu sabar, 喜乐、 sukacita, 和平、 damai, sejahtera, 忍耐、 sabar, 恩慈、 penuh kasih, 良善、 kebaikan, 信实、 kebenaran, 温柔、 lembah lembut, 节制。 pengendalian diri. 我们有圣灵的人， Orang yang memiliki Roh Kudus, 我们就结出那么多美好的果子啊， begitu banyak buah roh yang kita hasilkan. 一定会感动许许多多的人。 Pasti akan mengharukan begitu banyak orang. 圣灵还帮助我们， Roh Kudus akan membantu kita, 真理的圣灵 yaitu roh 一 kebenaran. 定认识真理 Pasti akan mengenal kebenaran. 啊，我们就用真理来帮助那些软弱的人， Kita gunakan kebenaran untuk membantu orang yang lemah. 让他明白真理的时候， Ketika dia mengerti kebenaran, 我们就合一了。 kita menjadi 这 bersatu. 个是很重要。 Ini sangat penting. 所以教会要怎么合一 Jadi bagaimana gereja bersatu? 啊？就是我们今天所讲的， Seperti tadi kita 以 bahas 弗所书4章的第2节、第3节。 di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. 哎，所以我们可以了解， Jadi kita sudah mengerti 使徒时代 di zaman para 耶路撒 rasul 冷 di Yerusalem, 一天受洗3000人， satu hari yang dibaptis 3.000 orang, 一起吃饭， bersama-sama 一起 makan, 聚会， bersama-sama 一起 kebaktian, 传福音， bersama-sama menginjil, 同心合意， bersatu hati. 得救的人天天增加， Orang yang percaya semakin lama semakin bertambah tiap hari. 因为大家有一样的心， Karena setiap orang memiliki hati yang sama, 神就同工了。 maka Tuhan beserta. 所以我们教会要发展， Jadi kemajuan gereja, 我们每一个人 setiap orang 一定要学习。 harus belajar. 以弗所书第4章第2节， Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, 先谦卑、 harus rendah hati, 温柔、 lemah lembut,
忍耐， sabar, 用爱心彼此包容， dengan kasih saling membantu, 用和平彼此联络， damai sejahtera saling terhubung, 尽力保守在圣灵里头的合而为一的心。 berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 我们一起唱诗 Kita nyanyikan Kidung Rohani 174首。 174.